Macam mana kita nak mula ke ataupun macam mana Dr. Fairul? Hafiz, nak mulakan ke macam mana? Kita akan mulakan sekarang. Okey. Okay. Dia recorded eh? Recorded eh? Record. Recorded tak apa. Mana kalau apa-apa diorang boleh tengok kemudian kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelajar dan kepada semua tuan speaker. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua pelajar ke Carnival Kerjaya Hala 7 Kerjaya sesi 2021-2022. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Hafiz bin Marzuki, merupakan salah seorang pelajar Kolej Matrikulasi Kedah dan merupakan moderator anda pada hari ini. Jadi bagi meneruskan agenda, saya menjemput Cik Fairul untuk memberikan sedikit taklimat tentang Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kolej Matrikulasi Kedah. Bagi pihak Universiti Teknikal Malaysia Melaka, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Kolej Matrikulasi Kedah atas peluang dan kesempatan yang diberikan untuk bertemu dengan pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Kedah. Terus terang sebenarnya dah lama saya cuba untuk bertemu dengan pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Kedah ni. Agak sukar, tapi alhamdulillah sebenarnya untuk pengetahuan adik-adik nak sebut anak-anak rasa macam payah nak anak adik-adik. Tak maaf saya sebut adik-adik. Untuk pengetahuan adik-adik sebenarnya kami telah berkunjung salah seorang daripada pegawai kami telah berkunjung ke Kolej Matrikulasi Kedah pada awal bulan 1 baru-baru ni bertemu dengan Dr. Nur Rosni, kaunselor Kolej Matrikulasi Kedah. Namun kami tak berpeluang untuk bertemu dengan pelajar-pelajar, tapi itu menunjukkan betapa kami begitu serius untuk mengajar adik-adik pelajar Kolej Matrikulasi Kedah untuk join kami di UTM untuk meneruskan pembelajaran dalam bidang kejuruteraan. Saya akan terangkan sebentar lagi tentang pembelajaran di UTM. Tapi sebelum itu saya ingin menjemput yang berbahagia Dekan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Sebenarnya adik-adik pada malam ni pada saya sangat bertuah kerana kita berjaya membawakan 3 orang hebat. 3 orang hebat daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang sebenarnya agak susah untuk kita dapatkan masa mereka untuk bersama-sama dalam event-event seperti ini sebab kita pun faham orang-orang hebat ni biasanya dia sibuk. Dan bersama saya juga pada malam ini adalah pegawai promosi kami boleh nampak tu dekat gambar dekat kamera tu Encik Erwan Yusof. Jadi kalau selepas daripada taklimat ni kalau adik-adik ada apa-apa perkara yang nak ditanyakan, boleh berhubung dengan Encik Erwan Yusof atau boleh berhubung dengan saya pun tak ada masalah. Kami akan cuba membantu untuk mempermudahkan proses untuk adik-adik datang belajar ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menjemput ni betul lah tu dik sebab dapat dekan yang bercakap pada malam ni bukan senang-senang kita nak dapat Jadi saya menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Zamri bin Jamaluddin, Dekan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk memberikan sepatah dua kata amanat kepada adik-adik pelajar Kolej Matrikulasi Kedah. Dipersilakan Prof. Terima kasih banyak-banyak Dr. Fairul. Tak mana Dr. Fairul lah, kita biasa je semua kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pada semua. Terutamanya pada sahabat saya. Saya mulakan dengan Cik Arwan dulu sebagai researcher program pada untuk jom masuk e-Carnival Hala 7 Kerjaya ni. Sahabat saya Dr. Fairul, Dr. Zaidi bin Zamri, not related lah dengan saya, nama tu bunyi sama sikit. Jadi pada saudara Muhammad Hafiz, moderator program pada malam ni, tahniah kerana
Yalah semangat untuk jadi moderator ni bukan celang-celang orang tau, boleh jadi moderator untuk satu program. Dan pada adik-adik semua lah, sebab saya panggil adik-adik jugalah, sebab saya dengan Dr. Farul dengan Dr. Ruzadi sebaya semua kami bertiga ni. Jadi sebab Dr. Farul kata adik, mana kita pun level sama lah adik jugalah. Jadi saya mengalalukanlah kehadiran adik-adik sekalian dalam program bersama dengan Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Pada malam ni kita ada slot 1 jam. Jadi saya tak nak ambil banyak masa, just nak saya serahkan pada Dr. Ruzaidi dan Dr. Fairul lah untuk beri sedikit lebih lanjut tentang apa program-program di UTM tu. Jadi pertamanya untuk adik sekalian, saya walaupun tak ramai lah malam ni, tapi tak apalah kita yang penting saya nak sampaikan kat sini kenapa kena pilih program-program di UTM lah. Universiti Teknikal Malaysia Melaka, sebuah universiti awam, universiti teknikal yang pertama. Jadi di Malaysia ni kita ada 4 universiti teknikal yang ada di sekalian ni. Salah satunya pertamanya adalah UTM. Dulu mula-mula dia panggil KUTKM, College Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia. Jadi universiti ni dah berumur 20 tahun. Jadi bukan universiti yang baru. Jadi dia dah lama, dia dah matured. Dan dia tak lama sangat sampai dalam keadaan di mana bangunan pun dah lusuh. Itu dia. Kan? Jadi kami di UTM ni kenapa UTM ni special lah, dia masuk dalam golongan apa yang kita katakan sebagai Malaysia Technical University Network, MTUN. Okay. Dan di Malaysia ni adik-adik pun mungkin tahu ke tak tahu, saya tak pasti lah, tapi mungkin ramai yang kurang jelas. Di Malaysia ni banyak kelompok universiti. Kan ada yang macam Research University, ada yang kita panggil Conventional Comprehensive University, ada Focus University, sebagainya lah. Jadi UTM ni dia special sebab model UTM ni diambil daripada yang dipanggil di Jerman, iaitu Fachhochschule University. Okay, sekarang ni diorang panggil Hochschule. Jadi sebab tu dia ada kelebihan yang mana kebanyakan universiti lain mungkin tak ada lah. Jadi Hochschule ni di Jerman, kalau kita tahu lah, adik-adik pun tahu, kalau teknologi kejuruteraan lah teknologi dan kejuruteraan tu, kalau Jerman tu orang memang pandang tinggi. Kan, kalau kita tengok teknologi Jerman, kita tengok dengan otomotifnya, kita tengok dari segi semiconductornya, kita tengok dari segi bidang-bidang teknologi medical sebagainya, elektronik dan sebagainya, kita akan dapati bahawa selain pada US, selain daripada Jepun, teknologi Jerman tu antara yang paling bagus lah. Jadi model UTM ni asalnya K2CAP tu kita modelkan ikut universiti teknikal yang ada di Jerman, yang mana dia memfokuskan pada aktiviti berbentuk kompetensi. Okey, jadi jangan pula kata kompetensi ni macam levelnya tak sama dengan RU. Sama je semua sebenarnya. Dari segi mana adik tak tercacat sikit pun kalau adik memilih program-program teknikal, sebab dia punya kelebihan tu ada. Okey. Jadi di UTM ni saya takut saya cakap panjang sangat dia Dr. Farul, kalau saya terlebihkan beritahu je lah Dr. Farul. Jadi di UTM kita ada 8 fakulti, and then ada 4 fakulti kejuruteraan. Okey, jadi 4 fakulti kejuruteraan tu yang biasa selalu kita dengar mechanical kan? Saya rasa adik-adik semua tahu kan?
yang mana peluang graduan-graduan UTM untuk mendapat pekerjaan selepas bergraduat sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi antara positive point yang selalu industri sebutkan adalah graduan-graduan UTM ni dia tak perlu retrain sangat. Dia tak kekok bila dia beri tugas di lapangan tu, sebagai engineer, sebagai ICT ke apa kan. Dia tak kekok, dia cepat adapt. Ini yang adik-adik kena lihat bila adik bandingkan antara program-program yang ada di Malaysia ni kan. Ada 20 Universiti Awam tu kan, ataupun kan adik-adik kena tengok apa kekuatan dia. Kalau dia nak rasakan peluang untuk dapat pekerjaan tu lebih tinggi, pilihlah program-program di UTM ni. Okey. Jadi di samping tu juga satu lagi kelebihan kat UTM ni adalah dia tetap di Melaka. Dia tetap di Melaka dan satu bandaraya bersejarah yang mana kalau kita tengok bandaraya Melaka ni kalau weekend kan utamanya memang padat dengan pengunjung. Salah satu daripada pilihan lah kenapa kita memilih satu tempat menemu pelajaran. Pertama sebab kita tengok tadi, pertama saya dah sebut peluang mendapatkan pekerjaan. Okay, kita tak nak belajar penat-penat kan. Kita dekat matrik kita dapat pointer 3.8, 3.9 for flat. Kita masuk universiti mungkin dengan bukan UTM mungkin apa universiti yang mungkin macam contohlah mungkin universiti yang top mungkin kita kata top kan. Tapi sebenarnya universiti yang fokusnya lain. Jadi kita keluar mungkin dengan pointer yang mungkin tak berapa. Jadi itu salah satu mungkin menyebabkan kita susah dapat pekerjaan juga kan. Itu satu lah pertama pilih universiti yang mana mudah untuk kita memperoleh pekerjaan. Yang kedua tempat. Tempat. Pilih tempat ataupun universiti yang mana kita selesa, kita happy, kita rasa nyaman dan kita rasa sesuai untuk belajar. Sebab nak belajar ni kita nak dapat ilmu, kita dapat environment yang aman, yang tenang, yang cantik. Jadi mungkin nanti Dr. Fahrul mungkin boleh tunjukkan sedikit mungkin antara video dan sebagainya, kita nampak gambaran, oh UTM macam ni. Saya bukan sebab saya ni alhamdulillah lah, saya Dr. Fahrul tu tadi kita dah merantau banyak tempat. Saya tengok banyak universiti, termasuk Universiti Awam, Universiti Antarabangsa. Dr. Fahrul daripada Jepun. Okay, dia memang fasih berbahasa Jepun. Dr. Zadi pun ada pengalaman dia sendiri. Saya pun ada pengalaman saya sendiri yang berbeza-beza. Okay, jadi bila kita belajar tu selalunya kita akan tengok tempat kita nak belajar tu. Jadi tempat tu kalau tengok UTM, kalau saya harap mungkin ada adik-adik yang mungkin pernah pergi ke UTM, mungkin ada abang ke kan kat sana, ke kakak kan. Tengok sudah ada tasik kan boleh berbasikal, ada dusun durian ada ladang kelapa sawit dan dia macam satu kampus, satu bandar dalam kawasan berbukit. Nanti adalah gambar videonya kan yang mana bangunan-bangunannya baru-baru. Tahunya bangunan fakulti yang saya tinggal tadi satu program, saya tinggal dengan fakulti apa kan? Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Di mana saya adalah salah seorang pencaranya kat sana dan pada masa sekarang saya sebagai dekan. Dan sahabat-sahabat saya ada pada malam ni pun ada daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Yang mana Fakulti Kejuruteraan Pembuatan ni adalah teras kepada ekonomi negara, pembuatan, manufacturing kan. Manufacturing siapa tak kenal? Apa yang pacu ekonomi negara? Manufacturing. Di manakah peluang-peluang pekerjaan didapati? Manufacturing. Kan, dia terlalu luas. Curug mana dia pergi pun, kat situ ada peluang pekerjaan, di situ ada industri. Okay, jadi di dua perkara penting lah yang saya nak highlightkan. Banyak lagi faktor lain lah yang mana kita pilih satu tempat untuk belajar kan. Jadi pilihlah program yang paling kita rasa dapat peluang untuk dapatkan pekerjaan, ada potensi untuk membawa karier kita ke depan, terutama dalam tempoh IR 4.0 ni. Okay. Di manakah IR 4.0 itu diaplikasikan? Tidak lain tidak bukan di pembuatan, manufacturing. Saja, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua tempat hadir pada malam ni. Sikit sebanyak mungkin dapat maklumat tentang apa pilihan yang ada di luar sana. InsyaAllah adik-adik mungkin boleh join alumni daripada Kolej Edukasi Kedah yang ramai di UTM tu dalam pelbagai program yang ada. Dan saya doakan semoga insyaAllah adik-adik cemerlang dalam pembelajaran di matrikulasi dan seterusnya menyambung pengajian dalam berbagai program yang ditawarkan di UTM. InsyaAllah ia bukan satu pilihan ia akan merupakan satu pilihan yang tepat untuk masa depan adik-adik sekalian. Itu saja daripada saya. Sekali lagi terima kasih dapat bersama pada malam ni. Dan selamat maju jaya lah. InsyaAllah kita cuba mampu
untuk adik-adik membuat pilihan yang tepat masa pemilihan UPU nanti. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak Encik Saudara Muhammad Hafiz. Saya serahkan kembali kepada Dr. Fairul untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang berbahagia Profesor Dr. Zamri bin Jamaluddin, Dekan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Okey, adik-adik, saya lupa nak cakap tadi. Sebenarnya kenapa malam ni saya invite ataupun saya jemput Dekan dan juga Ketua Jabatan daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan adalah untuk berkongsi dengan adik-adik keunikan sebuah fakulti kejuruteraan yang mungkin adik-adik, saya percaya mungkin adik-adik jarang dengar tentang kejuruteraan pembuatan. Sebab yang biasa kita dengar adalah mechanical, electrical, electronic, civil dan sebagainya. Okey, tapi di sebalik tu sebenarnya wujudnya satu bidang kejuruteraan yang mungkin adik-adik ajar dia jarang-jarang kenal sebab sering kali saya pergi ke Jom Masuk IPT dan sebagainya, macam-macam carnival yang saya dah pernah pergi. Bila kita tanya pada kejuruteraan pembuatan, ramai yang kata tak tahu. Jadi kerana itu pada malam ini saya bawakan kepada adik-adik, dekan dan juga ketua jabatan daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan ni untuk memberikan penerangan sendiri kepada adik-adik tentang apa itu kejuruteraan pembuatan. Sebab tadi pun dekan Prof Zamri pun dah maklum, dah ceritakan kalau adik-adik perasan pada PKP 1.0 selepas 2 bulan kita dikurung di rumah, kerajaan mula melonggarkan. Ini kita flashback sikit tahun lepas punya cerita. Selepas 2 bulan kita dikurung. Kalau adik-adik masih ingat lagi pada tahun 2020, kerajaan selepas 2 bulan tu kerajaan longgarkan sedikit. Okey, dan pada ketika itu kerajaan membenarkan sektor ekonomi untuk mula beroperasi bagi merancakkan semula ekonomi negara. Dan kalau adik-adik perasan pada ketika itu, sektor ekonomi pertama yang kerajaan benarkan untuk beroperasi adalah sektor pembuatan. Di situ sendiri sebenarnya membuktikan betapa pembuatan adalah pemacu kepada ekonomi negara kita. Maksudnya dia penting, pembuatan tu penting. Yalah, kalau adik-adik tengok sekarang ni pun kita berhadapan dengan komputer. Komputer ni nak buat dia tu pun memerlukan kejuruteraan pembuatan. Dekat dalam tu nanti kita belajar tentang mechanical, kita belajar tentang electrical, elektronik, malah pengurusan kualiti material dan sebagainya. Itu semua adalah bidang-bidang yang termasuk di dalam ataupun yang berada di bawah kejuruteraan pembuatan. Sekejap lagi saya akan jemput ketua jabatan untuk memberikan penerangan yang lebih lanjut tentang kejuruteraan pembuatan. Manakala kalau kita tengok benda-benda lainnya, contoh TV kat rumah kita, handphone yang adik-adik selalu pegang tu, malah kalau kita naik kereta, kita naik motor atau kita makan, meja makan kita, itu semua memerlukan kejuruteraan pembuatan. Dan dekat situ dia menunjukkan bahawa kejuruteraan pembuatan tu sebenarnya adalah satu bidang yang sangat penting. Tapi saya tahu, saya percaya mungkin adik-adik kurang pendedahan terhadap bidang kejuruteraan pembuatan ni. Jadi saya ingin menjemput Ketua Jabatan daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, Dr. Ruzaidi Zamri, sahabat saya, untuk memberikan pencerahan, memberikan sedikit penerangan kepada adik-adik sebelum saya ceritakan tentang UTM. Jadi teruskan bersama dengan kami, ada beberapa orang ni, alhamdulillah. Saya tahu malam ni selain daripada UTM, sebenarnya kita Kolej Matrikulasi Kedah dia jemput UM dan juga UPSI. Jadi saya rasa sebahagian besar adik-adik ni ke UM punya taklimat ni. Saya tak salahkan adik-adik. Setiap orang, semua orang bercita-cita untuk belajar di UM tu. Tapi macam Dekan dah sebut tadi, sebenarnya tak ada kekurangannya belajar di UTM. Ini saya cakap berdasarkan pengalaman. Okey, sebab di UTM ni kita menekankan pembelajaran yang berfokuskan kepada teknikal. Jadi banyak assessment kita adalah berdasarkan kepada kemahiran teknikal. Okey, sebab tu macam Dekan dah cakap tadi, kita punya alumni sering kali mendapat perhatian pihak industri di luar sana.
Okey, kenapa? Sebab kita dah bekalkan pelajar-pelajar kita dengan selain daripada ilmu teori juga dengan ilmu praktikal. Yang mana ini akan membantu adik-adik untuk bersedia masuk ke dalam alam pekerjaan dan menjadi seorang jurutera yang hebat. Saya tak cakap UM tu tak bagus. Semua orang tahu UM tu bagus. Tapi dalam pada itu kita nak kongsikan dengan adik-adik pada malam ini bahawa ada peluang lain sebenarnya di UTM, sebuah universiti teknikal ataupun sebenarnya kami adalah universiti teknikal yang pertama di Malaysia sebenarnya untuk pengetahuan adik. Sekejap lagi saya ceritakan tu. Okey, jadi untuk tak melengahkan masa, saya menjemput yang berbahagia Ketua Jabatan daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan Dr. Ruzaidi bin Zamri untuk memberikan sedikit penerangan tentang kejuruteraan pembuatan dan juga kejuruteraan industri. Silakan Dr. Zaidi. Terima kasih banyak-banyak Dr. Fairul dan juga adik Muhammad Hafiz serta Encik Irwan kerana memberikan saya peluang pada malam ini untuk menerangkan tentang apakah itu kejuruteraan pembuatan dan juga kejuruteraan industri. Tak kenal maka tak cinta. Maka itulah kita kena bagi penerangan kepada pelajar ini, kepada adik-adik sekalian supaya adik tahu apakah itu kejuruteraan pembuatan. Jadi dalam memilih kursus-kursus berkenaan, adik-adik akan dapat idea apakah itu kejuruteraan pembuatan dan kejuruteraan industri. Saya perkenalkan diri saya Ruzaidi bin Zamri, saya merupakan Ketua Jabatan Kejuruteraan Pembuatan. Di bawah saya ada 2 program yang mana ditawarkan di dalam UPU, iaitu ijazah sarjana muda kejuruteraan pembuatan dan ijazah sarjana muda kejuruteraan industri. Kedua-duanya ada kod yang berbeza. Jadi apakah itu kejuruteraan pembuatan? Jadi kita nak memilih, kita kena tahu. Itu yang saya kata, tak kenal maka tak cinta. Maka kita kena tahu apa itu kejuruteraan pembuatan, apa itu kejuruteraan industri. Bila ditanya pada pelajar kejuruteraan pembuatan tu apa, ada yang menjawab bina bangunan katanya. Jadi sebenarnya kejuruteraan pembuatan tu bukanlah membina bangunan. Sebab kejuruteraan membina bangunan tu adalah kejuruteraan awam, melibatkan kerja batu bata, memasang siling, memasang atap. Jadi apa kejuruteraan pembuatan ni? Kejuruteraan pembuatan ini melibatkan bahan-bahan yang terlibat dalam pembinaan tersebut. Contohnya, atap tadi adalah pembuatan. Dihasilkan di kilang, pembuatan. Siling tadi dihasilkan di kilang, pembuatan. Batu bata tadi dihasilkan di kilang, pembuatan. Dan juga pakaian yang kita pakai ini adalah daripada sektor pembuatan, perkilangan. Air yang kita minum, air botol, datangnya daripada sektor pembuatan. Perkilangan air mineral. Dan sebenarnya perkara-perkara yang melibatkan kehidupan kita seharian ni sebenarnya adalah ada kaitan dengan kejuruteraan pembuatan. Selagi ianya ada produk, maka itulah kejuruteraan pembuatan. Buat kicap, kejuruteraan pembuatan. Datangnya daripada kilang kicap tersebut. Buat apa lagi, topi yang kita pakai, spek yang saya pakai, jam yang saya pakai, ini semua adalah kejuruteraan pembuatan. Jadi ia adalah melibatkan produk sebenarnya. Kena ada produk tu ada, maka itulah kejuruteraan pembuatan dan ada kilang yang menghasilkannya. Di situlah skop kejuruteraan pembuatan. Jadi bila ada kejuruteraan pembuatan, maka wujudlah satu lagi yang kita panggil sebagai kejuruteraan industri pula. Jadi kejuruteraan pembuatan ada area-area dia, ada dia punya bidang-bidangnya yang tertentu yang dia cover, dan kejuruteraan industri juga ada bidang-bidang tertentu yang dia cover. Baik. Apakah bidang-bidang yang di cover dalam kejuruteraan pembuatan tadi? Maka bidang-bidang seperti bahan. Bahan ni kita contohnya lah, kita nak buat sesuatu produk. Contohnya kalau kita nak buat botol, kita kena tahu bahan apa yang paling sesuai untuk kita buat botol. Maka bahan itulah kita harus pilih bahan yang sesuai. Sebab kita tahu bahan yang sesuai tersebut,
kita nak tahu apa pula prosesnya yang terlibat, maka proses pula, okey, ataupun kita panggil sebagai apa ni, manufacturing process, okey, dan seterusnya. Bila kita tahu proses apa, bentuk macam mana pula botol ni, maka kita harus pergi ke pula kepada reka bentuk, okey. Dan selepas reka bentuk, bila kita nak kilangkan dia, maka kita perlukan satu kilang dan juga satu kombinasi robotik dan juga automasi untuk melakukan penghilangan tersebut. Dan akhir sekali, untuk sinkroniskan keempat-empat faktor ini, maka wujudlah pengurusan kejuruteraan, okey, untuk sinkroniskan keempat-empat aktiviti tersebut. Maka ada 5 bidang sebenarnya dalam kejuruteraan pembuatan. Baik, di mana pula kejuruteraan industri ini nak letak? Okey, baik, kejuruteraan industri ini adik-adik, okey, adalah di mana kita manage, okey, sumber manusia, kita manage mesin, kita manage kita punya sumber bahan mentah kita, okey, supaya kita dapat satu pengeluaran yang paling maksimum dengan optimum. Apa sumber-sumber yang kita ada tu secara optimum. Okey, dan ianya juga melibatkan kepada faktor-faktor kemanusiaan di mana kita buat kajian pada manusia ni, macam mana orang ni nak buat kerja. Contohnya dalam keadaan berdiri ke sesuai, okey, kalau duduk tu posisinya macam mana. Okey, selain daripada kita tengok juga QC, quality control, okey, bagaimana kita nak kurangkan defect, okey, kita nak pastikan bahawa bahan yang kita gunakan itu tidak menjurus kepada pembaziran. Okey, ini adalah faktor-faktor yang kita pelajari dalam kejuruteraan industri. Okey, jadi kejuruteraan pembuatan dan kejuruteraan industri ini dia saling memerlukan. Okey, tetapi kedua-dua bidang ni adalah bidang yang berlainan. Okey, jadi kedua-dua program ini kita tawarkan di Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, okey, iaitu di bawah program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan dan juga Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Industri. Untuk pengetahuan adik-adik sekalian, okey, di Fakulti Kejuruteraan Pembuatan ini kita telah pun mendapat bangunan yang baru berusia dalam 3 tahun. Jadi fasiliti yang kita ada ni adalah fasiliti yang fresh. Bilik kuliahnya, laser LCD projectornya, fasiliti makmalnya. Okey, dan ini saya rasa akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Dr. Fairul kot. Mungkin betul Dr. Fairul, ataupun perlukah saya share
Come and join us. Program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan. Okey, kodnya jangan lupa UC6540001. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Industri. Kod programnya adalah UPU UC652001. Jadi janganlah gusar, okey. Buatlah pilihan yang terbaik dan jangan lupa bahawa pilihan yang anda buat untuk join us ya adalah satu pilihan yang terbaik lah. Okey. Dan saya pulangkan balik kepada Dr. Fairuz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Dr. Ruzaidi atas penerangan yang sangat-sangat baik tentang kejuruteraan pembuatan, dan diharapkan adik-adik Kolej Matrikulasi Kedah sudah pun mendapat gambaran tentang apa itu sebenarnya kejuruteraan pembuatan. Okey, jadi boleh teruskan untuk mencari info-info tentang kejuruteraan pembuatan di internet. Okey, sekarang ni zaman mudah nak cari info, everything di hujung jari. Cari je di internet akan jumpa, insyaAllah. Jadi kalau berminat untuk memilih untuk belajar dalam kejuruteraan pembuatan seperti yang telah dimaklumkan oleh Dr. Zaidi tadi, kod khususnya adalah UC6540001. Boleh cari kami di UPU dan letak kami sebagai pilihan pertama. Pilihan pertama, insya-Allah adik-adik akan ditawarkan di sini, insya-Allah. Begitu juga kalau kejuruteraan industri UC6520001. Okey. Itu tadi tentang kejuruteraan pembuatan. Jadi seterusnya saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik sekalian tentang UTM. Okey. Saya harap adik-adik Kolej Matrikulasi Kedah sudah pun mengenali UTM, sebuah universiti yang terletak di Negeri Melaka. Tahu semua UTM terletak di Negeri Melaka. Okey. Boleh nampak tadi pun Dr. Zaidi dah tunjukkan betapa indah, betapa cantiknya kampus kami di Melaka. Okey, kalau student saya dia sebut apa tahu? Dia kata kalau bangun pagi tu suasana sejuk, dingin, damai je. Memang orang kata seronok untuk belajar. Okey, manakala kalau yang ada student saya pula kata kalau di asrama kami, okey, yang jauh ni kalau nampak kersa saya, ini adalah asrama kami. Kalau turun di pintu tol Air Keroh, pandang sebelah kiri akan nampak bangunan tinggi cantik seperti hotel. Itu sebenarnya adalah hostel kami. Alright, setinggi 9 tingkat, 5 blok, okey, mampu memuatkan lebih kurang 5,000 orang pelajar, lebih kurang macam tu Okey, kalau kata pelajar saya, kalau petang-petang tu memang pemandangan matahari terbenam tu sangat cantik dekat situ. Saya tak pernah tengok, tapi pelajar-pelajar saya memang ramai yang cakap macam tu. Malah ada yang kata tak perlu pun nak pergi Sabah. Dari UTM sendiri pun dah boleh nampak pemandangan yang cantik. Alright, UTM ni dia terletak di Negeri Melaka. Okay, dan sebenarnya kami betul-betul di sebelah tol Air Keroh tu. Kalau daripada Kedah tu orang kata sedang je, jalan terus je, naik highway tu terus sampai Air Keroh, jumpalah kami. Okay, selain daripada itu seperti yang Dekan Fakulti Kejuruteraan Pembuatan tadi dah maklumkan, kedudukan geografi UTM ni di Negeri Melaka tu sebenarnya sangat strategik. Itu adalah kelebihan kami. Okey, yang mana kami sangat dekat dengan Kuala Lumpur, akses melalui highway sangat mudah. Macam saya cakap tadi, kalau daripada Kedah tu jalan terus je sampai jumpa tol Air Keroh. Sebab tu UTM ni sering mendapat pilihan pelajar-pelajar daripada Sabah Sarawak. Sebab kenapa tahu? Sebab dia mudah. Pelajar-pelajar daripada Sabah Sarawak dia naik kapal terbang, dia turun di KLIA. Dari KLIA kita memang ada bus express yang direct terus ke Melaka. Itu kelebihan UTM sebenarnya. Sebab tu okey, kalau adik-adik tengok ni pun saya sebenarnya ada gambar dia ni. Okey, cantik sebenarnya UTM ni kalau tengok daripada pandangan udara. Manakala ini adalah kampus teknologi. Kami ada dua kampus, satu kampus induk dan satu lagi kampus teknologi. Alright, sedikit sejarah penubuhan UTM.
Okey, kami ditubuhkan pada tahun 2000. Masih muda kalau nak kirakan sebenarnya kami masih berumur lebih kurang 21. Tapi dalam walaupun kami masih muda tapi kami mampu untuk bersaing dengan universiti-universiti hebat seperti UM, okey, seperti UKM, UPM dan sebagainya Dan ini kami buktikan pada tahun lepas yang mana kami telah mendapat pengiktirafan tersenarai sebagai salah sebuah universiti terbaik dunia berusia 50 tahun dan ke bawah menerusi penarafan Times Higher Education Young University Rankings. Jadi adik-adik apa yang saya nak sampaikan ialah jangan risau, jangan gusar untuk datang belajar ke UTM kerana walaupun kami masih muda, mungkin kami kurang dikenali sebab ramai sangat orang yang datang ke booth kami suka tanya, UTM ni universiti swasta ke? Tak saya nak tekankan kat sini, saya nak maklum kepada adik-adik sekalian, tidak, UTM bukanlah universiti swasta. Kami adalah universiti awam, universiti kerajaan. Sebab itu salah satu lagi kelebihan belajar di UTM ini adalah yuran kami murah. Okey, yuran kami murah. Sekejap lagi saya ajar macam mana kalau nak tengok yuran pengajian di UTM. Kalau untuk pengajian ijazah sarjana muda untuk tempoh 4 tahun total yuran kami adalah 13,188 untuk program-program engineering. Manakala untuk program IT dan juga pengurusan teknologi dia ada slightly murah sikit berbanding 13,188 tadi tu. Itu satu kelebihan. Itu lagi satu kelebihan belajar di UTM kerana yuran kami yang murah. Okey, jadi nanti adik-adik akan mendapat pinjaman PTPN tapi nak bayar balik tu nanti tak berapa susah. Okey. Dan satu lagi yang saya nak tekankan dekat sini, walaupun kami universiti yang masih muda, tapi kami tidak kurang hebatnya terutamanya daripada segi kebolehpasaran graduan. Ini kami buktikan pada tahun 2019, tengok kalau boleh nampak dekat sini pada tahun 2019 kami di tempat yang ketiga dalam ranking kebolehpasaran graduan universiti di Malaysia. Itu membuktikan bahawa pelajar-pelajar kami ni sangat mendapat perhatian di pihak industri. Pada tahun 2019 peratusan kebolehpasaran graduan UTM dalam tempoh setahun tau. Ini dalam tempoh setahun. Kita tak cerita lama punya ni. Ini dia dalam tempoh setahun. 86%. Manakala pada tahun 2020 saya dimaklumkan bahawa saya tak dapat dia punya table ni, tapi saya dimaklumkan bahawa peratusan kebolehpasaran graduan UTM dalam tempoh setahun pada tahun 2020 adalah sebanyak 88%. Adik-adik bayangkan dalam tempoh orang kata pandemik COVID tu yang kita jangkakan ada kemungkinan peluang pekerjaan untuk pelajar-pelajar tu berkurangan, tapi sebaliknya alumni-alumni UTM membuktikan kehebatan mereka yang mana 88% satu peratusan yang sangat tinggi, 88% daripada pelajar kami berjaya mendapatkan tempat di ataupun berjaya mendapatkan kerja dalam dunia industri. Sebenarnya peluang pekerjaan daripada UTM ni banyak sangat adik-adik. Sekejap lagi pun mungkin kalau saya sempat saya sharekan kalau contohnya daripada fakulti kejuruteraan pembuatan tadi dia tak semestinya kerja di kilang saja. Kita dah buktikan. Kita dah buktikan kat sini saya nak tunjuk dengan adik-adik adik-adik boleh tengok ini semua kejayaan alumni kami. Tak kurang hebatnya adik-adik bekerja di cyber security. Cik Azrul Aziz ni sekarang G2Com Technologies. Macam-macam pencapaian yang telah dibuktikan oleh alumni kami. Begitu juga dengan ni yang bekerja di luar negara, di Singapura. Ada alumni kami yang sampai ke Singapura. Begitu juga dengan alumni kami yang mampu membina perniagaan dia sendiri. Kenapa tahu? Kenapa mereka ni mampu untuk membina perniagaan mereka sendiri? Kerana ilmu yang kami terapkan kepada mereka itu merangkumi aspek perniagaan. Sebab tu kalau adik-adik tengok dekat sini yearly income sampai 200,000 ni boleh tengok ni saudara Muhammad Firdaus Dahri. Kedai dia ni dekat je dengan UTM. Dia buka sebuah kedai komputer. Pendapatan tahunan 1 juta. Dan adik-adik pun kalau join UTM insya-Allah boleh berjaya seperti mana abang-abang yang saya tunjukkan dekat depan ni sekarang. Begitu juga dengan ni kakak-kakak anak kakak lah kot kakak-kakak ni abang-abang ni yang berjaya membina dia punya perniagaan sendiri. Ataupun kalau siapa yang berminat nak jadi tenaga pengajar, boleh juga jadi
pensyarah. Okey, ini alumni kami yang telah berjaya menjadi pensyarah di politeknik dan sebagainya. Alright. Selain daripada itu, ada lagi saya nak tunjukkan dengan adik-adik tentang kejayaan alumni-alumni kami. Sekejap saya keluar daripada yang ni. Saya sharekan satu lagi. Okay, kita tengok yang ni pula Alright. Kalau siapa pernah menonton filem Ejen Ali. Alright. 2 orang daripada kru pembikinan Ejen Ali ini merupakan alumni kami. Mereka adalah graduan daripada Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, IT. Tadi ada seorang bertanya tentang perbezaan Computer Science dan Computer Engineering. Okey, 2 orang alumni kami ini daripada Computer Science. Computer Science tu dia lebih kepada software, melibatkan programming dan sebagainya. Okey, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi ni sekejap lagi saya terangkan merupakan salah sebuah fakulti IT yang terbaik di Malaysia. Sahabat sering mendapat permohonan yang sangat tinggi daripada pelajar. Okay, dalam erti kata lain sebenarnya persaingan untuk dapat tempat dekat sini agak tinggi jugalah. Tapi kalau siapa yang berpeluang belajar dekat sini, insyaAllah dia akan mendapat ilmu yang sangat baik dan boleh jadi sebaik kakak dan abang seperti yang ada dalam skrin kita sekarang. Okey, selain daripada itu, kalau saya percaya adik-adik pernah dengar tentang kereta perisai mobiliti yang pertama bangunkan di Malaysia, Tarantula. Untuk pengetahuan adik-adik sekalian, Ketua Ketua Jurutera untuk projek Tarantula ini merupakan alumni UTM. Okey, ini orangnya. Segak berdiri ni orang Beliau merupakan graduan UTM, okey, dan telah berjaya membina sebuah kereta perisai. Hebat, sangat hebat. Okey, selain daripada itu, kejayaan alumni kami juga, okey, tersenarai sebagai top 100. Sekejap dia berpusing pula sikit. Okey, dia tersenarai sebagai top 100 Young CEO pada tahun 2020. Okey, ni saudara ni. Okey, saudara Arham Syafiq kata silap saya nama dia. Okey, ini membuktikan tahu kehebatan UTM. Sebab tu saya cakap tak semestinya kita kejar untuk belajar di universiti yang ternama seperti UM, UKM dan sebagainya. Saya tak kata UM, UKM tak bagus. Mereka sangat bagus. Tapi di sebalik tu ada peluang juga untuk adik-adik belajar di UTM dan keluar untuk menjadi seorang yang hebat dalam bidang kejuruteraan. Okey. Satu lagi yang saya nak tunjukkan, yang saya nak sharekan dekat sini. Okey, yang ni Okey. Seorang alumni perempuan daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan. Beliau sekarang ni mengendalikan perniagaan dia sendiri, iaitu perniagaan drone pertanian yang dia belajar daripada ayah dia. Okey. Kalau adik-adik baca dalam artikel ni, boleh cari dekat internet tajuk Si Manis Pengendali Drone Pertanian. Cuba baca cerita dia. Dia ceritakan bagaimana dia kata ilmu yang dia dapat daripada UTM membantu dia untuk menjadi seorang yang berjaya dalam bidang kejuruteraan. Okey. Itu tentang alumni kami. Tadi Dr. Ruzaidi pun dah ada terangkan kan. Kita pun dah bercakap lama ni. Jadi saya nak kongsikanlah sedikit dengan adik-adik dekat sini sebuah video yang memaparkan tentang UTM. Macam Dr. Ruzaidi cakap tadi, tak kenal maka tak cinta. Jadi sekarang ni untuk membolehkan adik-adik sekalian jatuh cinta dengan UTM, maka kita nak bukan sorry bukan yang ni kejap. Bukan yang ni. Salah. Yang ni sebenarnya yang saya nak tunjukkan dulu. Okey, ini adalah video yang memaparkan tentang UTM. Jadi melalui video ni nak datang ke UTM tu jauh kan. Jadi kita bawakan UTM kepada adik-adik Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, kita cuba mengenali UTM. InsyaAllah mudah-mudahan dengan mengenali UTM kita akan ada rasa cinta kepada UTM, rasa cinta untuk belajar di UTM. Okey, jadi kita saksikan video tentang UTM.
Okey, macam mana? Dah agak-agak dah ada rasa dah ada rasa apa ni, jatuh cinta dengan UTM. Tadi dalam video tu yang terakhir tu sebenarnya adalah yang ada awan kan. Itu sebenarnya adalah asrama kami. Nampak cantik kan asrama kami? Sebab tu sebenarnya banyak apa ni orang kata peluang yang diberikan kepada pelajar-pelajar kami di UTM ni. Malah ada pelajar kami yang sampai ke Brazil menyertai pertandingan yang berkaitan dengan teknologi. Ada yang pernah pergi ke belah Russia sana. Okay, macam-macam peluang yang kita bagi. Okey, adik-adik tadi boleh nampak dalam video tadi pelbagai mesin serba canggih yang kita gunakan, yang mana semua peluang ni kita berikan kepada pelajar-pelajar kita untuk mereka mendapatkan ilmu yang bukan sahaja teori tetapi sebaliknya adalah praktikal. Okey, tapi kita tak katalah dekat UTM ni belajar je sampai tak boleh main, tak juga. Kalau perasan tadi dalam video ada seorang pelajar kami saudara Hamdan Wahid nama dia. Pada malam ni dia mendapat dia diraikan kerana mendapat pengiktirafan masum kerana beliau pernah memenangi tempat ketiga pertandingan taekwondo di Rome, Itali. Jadi UTM tak kurang hebatnya dalam sukan. Jadi kalau adik-adik belajar dekat UTM, okey, selain daripada belajar, selain daripada dapat ilmu teknikal, boleh juga bersukan dan sebagainya. Okey, jadi di sini saya nak sharekan, kalau nak dapatkan maklumat lebih lanjut tentang UTM, boleh pergi ke website kami www.utm.edu.my, boleh pergi ke admission, pergi ke admission ni, jadi dekat sini boleh tengok list of programs. Okay, jadi seperti yang tadi Profesor Dr. Zamri dah terangkan, di UTM kami ada 8 buah fakulti sebenarnya. bidang mereka masing-masing, iaitu mekanikal dan elektronik. Seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Ruzaidi tadi, kita ada sebuah lagi fakulti kejuruteraan iaitu fakulti kejuruteraan pembuatan. Okey.
Yang mana kejuruteraan pembuatan ni dia merangkumi pembelajaran bidang kejuruteraan mekanikal, bidang kejuruteraan kimia, kejuruteraan elektrikal, elektronik, semua ada dekat dalam. Seperti yang telah diterangkan oleh Dr. Zaidi tadi. Dan di sini kita menawarkan Bachelor of Manufacturing Engineering dan juga Bachelor of Industrial Engineering. Okey, kita ada Faculty of Information and Communication Technology yang saya dah cerita tadi, sebuah fakulti IT yang hebat, antara yang terhebat di Malaysia, menawarkan 8 bidang pengajian. Ada game teknologi, computer security, saya tak dapat nak sebutkan semua. Adik-adik boleh pergi ke website UTM, pergi ke admission, tengok list of program ni. Okey, seterusnya kita ada Faculty of Technology Management and Technopreneurship. Okey, pengurusan yang berkaitan dengan teknologi, yang mana mereka menawarkan kursus-kursus seperti yang tertera di sini. Ada teknologi innovation yang terbaru, supply chain management and logistik. Satu program yang memang mendapat high demand sekarang ni. Okey, begitu juga dengan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik yang menawarkan pelbagai bidang, dan juga Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan. Mereka ni adalah engineering technology. Okay, slightly different daripada engineering tadi. Okey, masa mencemburi kita. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan sikit lagi. Pergi dekat admission, pergi ke entry requirement, boleh nampak syarat kemasukan kami. Okey, pergi dekat sini, SPM holders, STPM holders, matriculation holders, tekan klik yang ni, maka akan keluarlah syarat-syarat kemasukan kami. Boleh tengok dekat sini, untuk lepasan matrikulasi, syarat universiti kami sangatlah mudah. Kami hanya memerlukan kepujian grade C dalam bahasa Malaysia SPM. Begitu juga dengan sejarah. Dan adik-adik perlu lulus matrikulasi dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.0. Mudah kan? 2.0 je kami minta. Kami tak minta tinggi, 2.0 saja. Jadi saya rasa dengan syarat yang kami berikan ni, memang peluang untuk adik-adik belajar kat UTM tu sangat tinggi, insyaAllah. Datanglah belajar ke UTM, pilih kami sebagai pilihan pertama, insyaAllah masa depan yang cemerlang menanti adik-adik. Okey, MUET kita perlukan band 2. Okey, dan kalau nak tengok yang lebih detail, syarat-syarat khusus untuk setiap program ada dalam ni. Jadi boleh cuba cari nanti, insya-Allah dia akan membantu. Atau boleh hubungi Encik Erwan seperti yang saya dah maklumkan tadi untuk mendapatkan info yang lebih lanjut, ataupun boleh hubungi saya juga untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Nanti saya tinggalkan nombor telefon saya, ataupun saya boleh cakaplah dekat sini. Boleh hubungi saya di nombor 011112121446 kalau nak tahu info lebih lanjut. Okey, sebelum saya mengakhiri saya punya taklimat pada malam ini, sebab masa terlalu mencemburi kita. Okey, inilah pesanan terakhir daripada saya. Saya tahu kami Universiti Teknikal Malaysia Melaka memfokuskan kepada pengajian kejuruteraan. Saya tahu ada adik-adik di kalangan adik-adik kolej matrikulasi Kedah ni yang mungkin rasa alamak susahlah nak belajar engineering. Engineering ni macam tak ada masa depan, tak ada pekerjaan yang menanti. Sebenarnya fakta tu salah. Kita jangan apa orang kata, jangan kita terlalu dimomokkan dengan info-info yang salah, terutamanya di FB dan sebagainya. Sebab dekat sini saya sharekan sikit dengan adik-adik. Pada tahun 2018, satu kenyataan dikeluarkan oleh mantan sekejap dia lari-lari, okey. Mantan Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, Datin Paduka IR Dr. Setiasma. Pada tahun 2018, beliau mengeluarkan kenyataan bahawa Malaysia kekurangan saintis dan jurutera. Ini sebenarnya masa depan adik-adik. Sebab tu saya kata pilih bidang kejuruteraan, jangan takut peluang pekerjaan menanti. Sebab benda ni dah dibuktikan oleh alumni kami. Dalam tempoh setahun ni adik-adik, insya-Allah mereka akan dapat pekerjaan. Adik-adik pun boleh menjadi seperti mana mereka. Malah kalau kita tengok lagi artikel-artikel lain, mengadaptasi norma baru ke arah IR 4.0. Kita sedang menuju ke IR 4.0. Kerajaan kita Malaysia sedang menuju ke IR 4.0, dan bila kita bercerita tentang IR 4.0, kita sebenarnya bercerita tentang kejuruteraan. Tadi pun Profesor Dr. Zamri dah
dah cerita sikit pasal IR 4.0 kan. Jadi jangan risau ya adik-adik. Okey, jangan risau untuk memilih bidang kejuruteraan. Datanglah ke UTM. Okey, adik-adik ni selangkah je lagi nak ke universiti. Okey, selangkah lagi nak ke universiti. Jadi carilah kami di UPU Online, okey, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, pelbagai bidang yang kami tawarkan yang saya dah sharekan dengan adik-adik tadi. Okey, letak kami sebagai pilihan pertama. Okey, insya-Allah kita akan bertemu nanti di UTM. Okey, sayangnya tak ramai malam ni, tapi saya harap lepas ni adik Hafiz Adik Hafiz mungkin boleh sharekan video kami ni kepada kawan-kawan di Kolej Matrikulasi Kedah. Ceritakan dengan mereka bahawa peluang untuk masa depan adik-adik, masa depan yang lebih baik. Jangan takut, saya berani garanti jangan takut. Belajar dalam bidang kejuruteraan, peluang pekerjaan yang baik menanti adik-adik di masa hadapan. Oil and gas ada, tak semestinya kita kilang. Oil and gas ada, ni last saya share dengan adik-adik, yang mana alumni kami, alumni daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, bukan saja bekerja dalam bidang industri, tak semestinya dekat kilang saja. Salah. Salah. Tak semestinya dalam bidang sekejap okey, ini yang saya nak tunjuk. Okey, saya nak tunjukkan dengan adik-adik. Alumni daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan bekerja dalam bidang oil and gas sebagai safety executive di UAE. Di luar negara tau. Okey. Ni saudari Nitya Selva Kumaran sekarang bekerja di Singapura. Okey, sebagai lead manufacturing engineering specialist. Begitu juga dengan saudara Wong Chi Heng. Saya masih ingat lagi ni. Ni bekas pelajar saya sebenarnya. Saya mengajar daripada diploma lagi ni. Saudara Wong Chi Heng, dia meneruskan pengajian dia dalam bidang ijazah sarjana muda kejuruteraan pembuatan di UTM dan sekarang beliau berkhidmat di kalau tak silap saya dekat Melbourne, Australia. Sebagai lean coach di BHP, bidang oil and gas. Begitu juga dengan saudara Hisham Hasib, sekarang merupakan manager di TNB. Kes Puan Sazrina Gaus sekarang merupakan penolong pengarah Majlis Keselamatan Negara. Saudara Roa Haizat di Singapura. Saudara Ashraf dalam bidang oil and gas, Nosh Engineering Sdn Bhd. KTS Dr. Muhammad Azham sekarang menjadi pensyarah. Begitu juga dengan Dr. Chua Kok Yau. Kalau siapa yang dari Melaka, maka dia pasti akan tahu tentang Infineon Technologies. Boleh nampakkan kehebatan alumni-alumni daripada Fakulti Kejuruteraan Pembuatan, alumni daripada UTM yang mana keluar daripada bidang kejuruteraan, mereka menjadi seorang jurutera yang sangat-sangat hebat. Okey, so dah terlebih lebih kurang 7 minit. Saya minta maaf kepada saudara Hafiz. Okey, jadi akhir kata daripada kami, saya mewakili seluruh warga kerja Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, sangat mengalu-alukan kedatangan adik-adik ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Letak kami sebagai pilihan pertama di UPU Online yang sekarang ni sedang open kan. Masih ada masa lagi untuk membuat pilihan. Okey, letak kami. Kalau nak dapat info lanjut, boleh kontak saya ataupun kontak Encik Erwan Yusof. Dia pegawai promosi kami. Tanya je apa-apa dengan dia. Dia tahu semua. Okey, saya tinggalkan nombor telefon saya di ruangan chat, boleh tengok. Okey, ataupun boleh email kami. Okey, akhir kata kami ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik Kolej Matrikulasi Kedah. Okey, semoga dapat mencapai keputusan yang baik di matrikulasi nanti walaupun syarat kemasukan kami sangat rendah. Okey, tapi kalau boleh jangan target rendah lah. Kita target nak dapat yang terbaik. InsyaAllah dengan keputusan yang terbaik itu kami mengalu-alukan kedatangan adik-adik ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Kita sama-sama belajar tentang kejuruteraan, kita sama-sama berusaha untuk menjadi seorang engineer yang hebat di masa akan datang, insyaAllah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Jadi saya pulangkan semula majlis kepada saudara Muhammad Hafiz. Okey, ribuan terima kasih kami ucapkan kepada tuan-tuan daripada UTM
atas perkongsian dan penerangan yang sangat jelas dan sangat menginspirasi kepada kami untuk memilih UTM sebagai universiti kami. Jadi dan tidak lupa juga terima kasih kepada unit kaunseling dan psikologi Kolej Matrikulasi Kedah, pemimpin akademik Kolej Matrikulasi Kedah dan Biro Akademik JPP Kolej Matrikulasi Kedah atas usaha mereka dalam menjayakan program pada hari ini. Dan akhir kata daripada saya, terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Jumpa nanti di UTM. InsyaAllah bulan 10 nanti. Jangan lupa letak kami sebagai pilihan pertama di UPU online. Okay? InsyaAllah. Nombor satu. Buat pilihan yang tepat. Yes, nombor satu. Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Fairul Turjadi.